Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada tengah hari ini. Ni dah nak masuk petang dah ni. Jadi mudah-mudahan selepas kita selesai solat Zuhur secara jemaah tak sah ni bersama dengan ahli keluarga, ni kita anggap sebagai kuliah Zuhur lah, sebagai tazkirah peringatan kita. Jadi sepanjang tempoh kita berada di rumah ni, mudah-mudahan kita boleh manfaatkan dengan kita buat kawalan pergerakan. Tetapi bila kita banyak berada di rumah, mudah-mudahan kita boleh manfaatkan program-program yang dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Perlis, itu Perlis Mengaji. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan masa kita terisi dengan perkara yang bermanfaat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, dalam siri yang lalu saya membincangkan tentang fitnah dalam kubur, maksudnya setelah kita mati dan kita akan dimasukkan ke dalam kubur. Jadi fitnah dalam kubur itu masih merujuk kepada soal jawab ataupun sesi soal jawab kita bersama dengan malaikat Munkar dan Nakir. Dan untuk siri ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang nikmat dalam kubur. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, sebelum saya buat secara khusus berkaitan dengan nikmat dalam kubur, ada satu cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan cerita ini dia diceritakan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Dia kata pada satu hari, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li Bani Najjar ala baghlatillah wa nahnu ma'ahu. Dia kata suatu hari kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dekat halaman kampung Bani An-Najjar, iaitu di Madinah. Wa nahnu ma'ahu, dan kami bersama dengan baginda, dan baginda berada di atas ala baghlatillah. Baginda berada di atas himar, baghal. Baghal ni kalau nak kira kacukan kuda dan himar, keldai. Jadi kacukan kuda dengan himar tu dia panggil baghal. Kan cerita Piramli banyaklah, Piramli sebut baghal tu, maksudnya tu adalah kacukan kuda dan himar. Dia kecil daripada kuda dan dia lebih besar daripada keldai. Dalam hadis ni yang mana Zaid cerita, idhadat bihi fakadat tulqihi wa idza aqburun sittatun aw khamsatun aw arba'atun. Semasa tu baginda berada di atas himar, di atas baghal tu, tiba-tiba baghal ni dia jadi liak. Dia jadi macam terkejut, dia jadi macam dia duk bergerak lah. Bila dia liak macam tu, jadi baginda yang berada di atas baghal tu hampir terjatuh. Jadi Zaid kata, masa baginda nak terjatuh tu, baginda terperasan di kawasan Bani Najjar tu, dekat kawasan kampung tu, terperasan dekat situ, wa idza aqburun sittatun aw khamsatun aw arba'atun. Rupanya kawasan tu ada kubur. Kubur lebih kurang Zaid kata nampak macam 4, mungkin 5 dan mungkin 6. Mungkin ada tanda-tanda lah. Dulu dia tak ada lah batu nisan macam tempat kita ni. Kan? Jadi sekarang ni kita ada batu nisan tu, maksudnya boleh kenal lah kubur siapa-siapa. Dulu mungkin setakat kalau kita pergi dekat perkuburan Ma'la dan Baqi', Ma'la di Mekah dan Baqi' di Madinah, kita tengok sana setakat tanda batu je. Letak batu hak tepat kepala jenazah kat bawah, batu tu kat atas. Setakat tanda macam tu je.
Kan supaya orang tak langkah situlah. Kemudian faqal, lalu baginda bersabda. Baginda kata apa? May ya'rifu ashab hazil aqbur? Nabi kata, ada tak ni siapa-siapa? Maksudnya dalam kalangan sahabat Nabi ni, ada siapa tak yang kenal kubur siapa ni? Ada 4, 5, 6 kubur ni. Faqala, kemudian ada seorang sahabat ni, qala rajulun, dia kata ana. Wahai Rasulullah, aku, maksudnya dia lah. Maksud dia tahu. Qala famata mata haula. Baginda kata, mata haula. Mata ni bila? Mata tu maksud mati. Haula ni mereka. Maksudnya bila depa ni mati. Maksudnya tanah perkuburan ni ada 4, 5, 6 ni, bila depa mati? Lalu laki ni kata apa? Matu fil isyrak. Depa ni mati sebelum ni dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu baginda pun bersabda, inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburihim falawla alla tadafanu lada'utu Allah ayusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu summa aqbala alaina biwajhihi faqala ta'awwazu billahi min azabil qabr. Lalu baginda bersabda. Apa sabda baginda? Baginda kata, inna hazihil ummata tubtala. Nabi kata, sesungguhnya umat aku ini akan diuji di dalam kubur dia. Sebagaimana siri yang lalu, kita bincang tentang fitnah dalam kubur. Maksudnya, setiap orang yang mati ni, yang Muslim, yang munafik, yang kafir akan diuji. Walaupun malaikat tahu dah. Kan, bukan malaikat tak tahu. Hak diuji ni sebenarnya masa hayat dia setakat mana tu tahu dah. Malaikat ni dia bercakap sama sendiri. Boleh tahu dah keadaan dia tu. Dia mati syirik ke, dia mati munafik ke, dia mati sebagai orang beriman ke, sebenarnya dah diketahui. Cuma dia diuji. Tu betala. Dia akan diuji dalam kubur dia. Kemudian Nabi kata, falaula alla tadafanu lada'utullah. Nabi kata, aku bimbang kamu tak mau masuk kubur. Kalau tidak, aku akan meminta Allah mendengarkan kepada kamu siksaan kubur seperti yang aku mendengarnya. Nabi kata, aku ni kalau boleh ni, nak minta kat Tuhan lah. Hak bunyi suara hak dalam kubur duk teriak tu, bagi hampa semua dengar lah. Kalau cakap bahasa utara lah. Nak bagi hampa semua ni dengar belakang. Tetapi takut hampa tak mau tanah dalam kubur mula lah. Tu Nabi kata tu. Laula alla tadafanu, kalaulah tak menyebabkan kamu sampai tak mau masuk kubur. Jadi kira macam ni Nabi kata, aku tak jadi nak doa lah. Tapi Nabi nak cerita, maksudnya bagaimana ayyusmi'akum min azabil qabri allazi asma'u min. Nabi kata, aku dengar ni sesaan kubur ni. Maksudnya, apa yang berlaku dalam kubur, Nabi kata, aku dengar. Kalaulah tak menyebabkan kamu ni kuklah lepas ni pakat tak mentanah dalam kubur belakang, aku nak minta kat Tuhan bagi dengar sekali. Hak bunyi dalam kubur tu macam mana? Allahu Akbar. Maksudnya, ini realiti berlakunya. Ada siksaan dalam kubur dan adanya nikmat di dalam kubur. Kemudian Nabi bersabda, summa aqbala alaina biwajhi. Zaid kata, kemudian lepas baginda kata macam tu, dia pun berpalinglah wajah baginda ni kepada kami. Lalu baginda kata, ta'awwazu billah min azabil qabr. Hendaklah kamu berlindung dengan Allah daripada azab neraka. Kan? Qalu, lalu Zaid kata, kami kawan-kawan ni, para sahabat ni, na'uzu billahi min azabil qabr. Kami berlindung dengan Allah dari azab kubur. Dia berkata kat Rasulullah. Qala, kemudian baginda kata lagi, ta'awwazu billah min azabil qabr, dan berlindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Hatta azab neraka. Ni azab kubur pula. Qala, ta'awwazu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan.
Dan mintalah perlindungan dengan Allah daripada fitnah apa yang zahir dan apa yang batin. Fitnah hak berlaku ni hak kita nampak dan hak kita tak nampak. Antara fitnah yang berlaku ni sebagaimana ujian hak kita ada sekarang ni lah. COVID-19 ni adalah ujian, adalah fitnah untuk kita semua sebenarnya. Dengan berlaku bala bencana yang macam ni dengan wabak bala apa kita kata dalam bentuk wabak penyakit ni, kita tak boleh nak pergi sembahyang jemaah kat masjid. Tak boleh nak berkumpul ramai-ramai. Sepakan kita dah 2 minggu kat Karang ni nak balik tengok mak kat kampung pun tak boleh. Allahu Akbar. Kan ni ujian. Siapa kita kat Perlis dah berapa kali Jumaat dah tak solat Jumaat. Kan maksudnya nak cerita ini fitnah yang berlaku kat kita. Padahal penyakit itu penyakit biasa aja, tetapi boleh membunuh. Boleh berjangkit. Wal'ayazubillah. Ini suatu fitnah yang Allah uji kepada kita semua. Jadi Allah pada Nabi kata kat kita, kepada para sahabat, hendaklah kamu berlindung dengan Allah daripada fitnah sama ada yang zahir ataupun yang batin. Kemudian sahabat kata, na'udzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Kami minta perlindungan dengan Allah daripada fitnah yang zahir dan yang batin. Kemudian sabda baginda lagi, ta'awazu min fitnatid dajjal. Mintalah perlindungan oleh kamu dengan Allah daripada fitnah dajjal. Qalu, dan para sahabat berkata, na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Dan kami berlindung dengan Allah daripada fitnah dajjal. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian. Sekarang ni saya nak masuk tentang perbincangan secara khusus berkaitan dengan nikmat di dalam kubur. Kan? Azab kubur kita dah cerita tentang bagaimana ujian kepada kita kata fitnah kepada sama ada orang Islam yang hidup dia masa dekat dunia ni bermasalah. Mungkin dia terlibat dengan benda khurafat, dia terlibat dengan benda-benda yang bid'ah, dia terlibat benda-benda yang bercanggah dengan agama dalam bentuk maksiat, kita kata penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia boleh jawab soalan-soalan, tetapi mungkin dia nak kena juga azab tu wal ayazubillah. Jadi sebab itulah Nabi ajak kita supaya masa hidup ni minta berlindung sihat-sihat dengan Allah Ta'ala apa yang akan berlaku selepas kita mati nanti. Dan dalam masa yang sama, kita nak minta nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan setakat kita nak dapat akhirat nanti masuk dalam syurga, bahkan dalam kubur sambil nak tunggu sebelum ke padang mahsyar nanti, sebelum berlakunya kita kata kiamat dan manusia dibangunkan kepada mahsyar, kita naklah duduk dalam kubur ni dalam keadaan kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nikmat-nikmat tersebut? Ada beberapa perkara sebab benda ni benda yang ghaib. Manusia tak boleh nak cerita. Pi dekat Tok Umar ni, Tok Umar boleh cerita sikit saya mati duduk dalam kubur nanti macam mana? Tok Umar dia kata apa? Ish, nak cerita pasal hang, aku nak cerita pasal aku pun aku tak tahu macam mana. Tok Bomo tu sendiri, dia pun tak tahu keadaan dia dalam kubur nanti macam mana. Dia nak cerita pasal kita macam mana? Kan? Jadi hak boleh cerita ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan melalui sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, antara nikmat untuk orang beriman, untuk orang Islam, orang yang bertakwa, kan? Bagaimana dalam kubur nanti, kubur dia diterangi cahaya dan dilapangkan. Allahu Akbar. Kubur ni saya kecil ya. Sebab apa tak orang kaya setara mana pun, berpangkat besar setara mana pun tak boleh. Kuklah dia kata tu dah. Untuk kubur aku ni aku nak beli tanah ni, dia beli tanah sampai 1 relung. Untuk 1 relung ni aku nak kubur aku ni 1 relung aku saja. Kan, supaya dalam kubur nanti bolehlah aku nak pusing kanan, tak ada siapa kacau, nak pusing ke kiri, tak ada siapa kacau, nak guling ikut macam mana pun ikut akulah tanah 1 relung. Alam berbeza dengan alam yang kita hidup sekarang ni. Rumah kita sempit pun kita rasa dah, kan? Bayangkan kubur yang lebih sempit.
masuk dalam kubur ni secara sunnahnya dia ada lahat. Kan, ada lahat. Jadi lahat tu kita kata menghadap ke arah kiblat tu, lahat ni kecil je. Setakat tebuk dekat bawah tu nak bagi muat jenazah kita ya. Kan? Ataupun kalau kawasan tanah yang berpasir, kadang ada juga kawasan tuan-tuan sekalian, kawasan yang tanah pasir. Kalau buat lahat tu tanah kat roboh. Kan ada kawasannya tu. Saya ni duk ceramah kadang pasal pengurusan jenazah ni, duk bagi cadangan macam tu lah. Tak payahlah duk pergi tanam buah dalam kanda tu. Kanda ni bukan adat kita pun. Kan? Sebab tu saya duk selalu sebut, masjid-masjid kat Perlis ni hak duk buat bisnes kanda tu stop lah. Kan? Tak payah buat bisnes apalah. Kan? Padan uruskan jenazah, setakat korek kubur, mandi jenazah, sediakan kain kapan, sediakan perkhidmatan hantar ke kubur. Padan hak tu lah. Kalau setakat nak ambil kos pengurusan yang sikit, padan lah. Tetapi untuk yang asnaf, untuk orang miskin pun semua ni, patut guna duit masjid, tak apalah. Kan? Kadang-kadang kita kadang pelik, kadang-kadang hak jadi bendahari ni dia duk rasa macam duit dia. Kan? Dia duk rasa, ustaz, saya ni duit nak keluar ni ustaz, dengan kutipan, dengan Allah. Kalau kata menguruskan jenazah, kita mudahkan urusan. Hari kita mati, Allah akan mudahkan urusan kita. Jadi kadang-kadang saya tengok ada setengah tu dia punya order keranda tu dia sampai 3,000, 4,000. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, keranda kayu duduk dalam kubur hancur. Secara sunnahnya ialah kita menggunakan kita kata pada lahat, guna sekeping kayu saja, ataupun kawasan yang boleh roboh kalau buat lahat tu, kita buat satu asyaq. Syaq ni maksudnya tengah-tengah kubur tu buat lubang celah-celah tu. Lubang tu kita korek siap-siap untuk letak jenazah tu mengiring terus ke arah kiblat. Kan mudah. Jadi tak payahlah nak guna keranda. Daripada perhabis duit RM1,000 beli keranda yang kayu tu akan hancur, lebih baik 1,000 tu kita bagi sedekah pada wakaf wang tunai kepada maibs. Nanti maib boleh guna 1,000 tu, sama ada nak buat masjid ke, nak buat bangunan yang berbentuk bersifat kekal ke. Hak tu lebih manfaat untuk umat Islam daripada habis 1,000 beli keranda kayu hancur. Kan? Dan saya nak sebutlah mana-mana masjid yang ada bisnes tu bolehlah stop daripada tu, tak payahlah. Kan? Tak payahlah kita duk sediakan keranda macam tu, tak sunnah pun. Kan? Yang saya terkilan tu kadang masjid ni katakan hak duk pegang sunnah, masih nak teruskan lagi dalam pada nak teruskan tentang bisnes berkaitan dengan keranda. Jadi tuan-tuan pun dirahmati Allah sekalian. Jadi yang pertama ni, masuk dalam kubur memang gelap lah. Kubur memang gelap. Kan? Kubur ni memang sempit. Tiba-tiba untuk orang-orang yang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kubur dia Allah beri cahaya. Kubur dia Allah luaskan, Allah lapangkan. Allahu Akbar. Apa dalilnya? Cuba kita tengok, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qubiral mayyit aw qala ahadukum atahu malakan aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkaru wal akharu an-nakir." Nabi kata, "Idza qubiral mayyit," apabila seorang mayat ataupun jenazah dikuburkan, maksud ditanam dalam kubur lah, kan? Atahu malakan, lepas masuk dalam kubur tu akan mai dua malaikat. Yang mana malaikat ni aswadani azraqani, yang berwarna biru kehitaman. Warna biru kehitaman. Dua malaikat ni. Yuqalu li ahadihima, dikatakan salah seorang daripada malaikat tu nama dia Munkar dan seorang lagi nama dia Nakir. Fayaqulani, lalu dua malaikat ni berkata kepada jenazah ni, si mati ni, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kamu nak kata kepada seorang lelaki ni? Kan, maksudnya malaikat masa tu akan macam
tayang ni zaman alam roh ni kita nak bayang pun kita pun tak tahu kan. Cuma dua malaikat ni tanya, hang kenal tak laki ni siapa? Jadi laki itu sebenarnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Didatang ke Rasulullah maksudnya nak tanya jenazah ni, hang kenal tak siapa laki ni? Kan punya specialnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua jenazah orang Islam ni, soalan hak mula-mula yang ditanya ni, selain bertanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu, malaikat akan tanya, hang kenal tak siapa lelaki ni? Jadi betuahlah tuan-tuan sekalian, siapa yang perjuangkan sunnah Nabi SAW. Betuahlah siapa-siapa yang hidup dia duk cakap tentang sunnah, mengamalkan sunnah, setiap ibadat dia semua ikut cara Nabi SAW. Kita tak ada peluang nak tengok Nabi sebab Nabi dah wafat 14 kurun yang lalu. Tetapi dengan kita mengamalkan sunnah Nabi dekat kita rajin selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ni dalam tempoh kawalan pergerakan apa semua ni, banyakkan kita berselawat. Man ahabba syai'an akthara zikrah. Siapa yang suka sesuatu dia banyak sebut. Kita kalau suka dekat artis, dia sebut nama artis tu. Kita kalau suka dekat pemain bola, dia sebut nama pemain bola tu. Kan? Tetapi kalau kita suka ke Nabi, sayang ke Nabi, ikut sunnah Nabi, tak ada dah benda lain. Dalam seharian kita ni duk sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam seharian kita duk sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duk sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi bayangkan tuan-tuan sekalian, benda pertama hak kita dalam kubur ni, malaikat kata apa? Ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Hang kenal tak siapa lelaki ni? Fayaqulu ma kana yaqulu. Lalu dia akan bercakap. Apa yang dia nak bercakap? Huwa Abdullah. Dia adalah hamba Allah dan dia adalah utusan Allah. Maksudnya, kenal lah. Maksudnya, mana-mana jenazah, mana-mana mayat yang Islam, yang ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dia kenal gambaran lelaki itu siapa. Huwa Abdullah, inilah hamba Allah, inilah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Fayaqulani. Lalu dua malaikat ni berkata pula. Apa kata dua malaikat ni? Qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha. Qad kunna na'lamu. Dua malaikat kata, sebenarnya kami tahu dah. Kan? Kami tahu dah kamu akan cakap macam tu. Sebab tu saya kata tadi, jenazah hak masuk dalam kubur tu malaikat kenal dah. Cuma malaikat nak tanya balik. Kan? Malaikat nak tanya balik, nak uji semula. Sebab tu Nabi kata, innal ummata tubtala fi quburikum. Sesungguhnya umat aku ni semua akan diuji di dalam kubur masing-masing. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Kemudian summa yussahu lahu fi qabrihi 70 zira'an fi 70, summa yunawwaru lahu fihi, summa yuqalu lahu nam. Kemudian Nabi SAW berkata, summa yufsahu lahu fi qabri. Lalu jenazah ni yang dimasuk dalam kubur, yang kita kata kubur ni sempit sungguhlah. Kan? Kubur ni sempit lah. Kalau kita kata, kalau kita tidur atas katil, seh kubur, pusing kanan, pusing kiri, 2-3 kali pusing jatuh katil. Kan? Maksudnya seh tu kecil ya. Tetapi kelebihan untuk orang yang diuji oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan dia boleh jawab, dan malaikat kata memang kami tahu hang akan jawab macam ni, lalu diluaskan dalam kubur dia, lalu dilapangkan dalam kubur dia seluas mana tuan-tuan sekalian? 70 zira'an fi 70. Diluaskan 70 hasta. 70 hasta fi 70. 70 hasta kali 70 hasta. Kita kata, ukuran kita sekarang ni, 70 kali 70 ni kita kata sama dengan 70 kali persegi lah. Kan? Maksudnya
punya besar dah nak ceritanya, besar. Kubur yang kecil ni, Allah luaskan 70 hasta kali 70 hasta. Bukan setakat tu tuan-tuan sekalian. Summa yunawwaru lahu fihi, kemudian akan diberi cahaya untuk dia di dalam kubur tersebut. Maksudnya, kubur dia sentiasa cerah. Yang logiknya, yang realitinya kita anggap duduk dalam tanah memang gelap lah. Kan? Kita setara ada lampu pun kadang-kadang tak cerah sepenuhnya. Kadang-kadang lampu tak menyala, nampak kegelapan tu. Bayangkan, dahlah sempit, gelap pula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita zaman kita hidup ni, duduk tempat sempit, sesak nafas, gelap pula, lagi stres, lagi tekanan. Tiba-tiba kelebihan untuk orang beriman, diluaskan kubur dia 70 hasta kali 70 hasta, diberi cahaya pula dalam kubur dia. Lalu malaikat kata kat dia, 6, tidurlah. Maksudnya malaikat tak kacau dah. Maksudnya tidurlah, maksudnya tunggu tu sampai untuk dibangunkan ketika manusia dibangunkan ke padang mahsyar. Dalam riwayat yang lain yang kita baca baru ni, malaikat kata, 6 salihan, tidurlah kamu sebagai orang yang saleh. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Kemudian, kelebihan yang kedua antara nikmat dalam kubur. Kelebihan yang kedua ni ialah setiap pagi dan petang akan diperlihatkan kepadanya kedudukan tempatnya di syurga ketika dalam kubur tu. Allahu Akbar. Maksudnya, ni nikmat untuk penghuni kubur ni. Padahal dia nak melalui masa, nak melalui zaman untuk dia masuk syurga. Lambat lagi sebenarnya. Sebab mungkin duduk dalam kubur tu, kita kata ambil satu tempoh dah. Selagi tak berlaku kiamat, dahlah kiamat tu kita kata, nanti akan dibangun pula manusia dari kubur masing-masing menuju kepada mahsyar. Daripada mahsyar, lama pula duduk situ tu. Sehingga manusia dibicarakan. Cerita pasal kolam lagi, cerita pasal timbangan lagi. Tempoh yang sangat lama sebelum menghuni syurga. Tetapi untuk nikmat ahli syurga ketika mana dalam kubur ni, pagi dan petang akan diperlihatkan kepada dia tempat dalam syurga nanti yang dia akan dapat. Padahal belum dibicara lagi. Belum lagi dibicarakan secara berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian ataupun fitnah kubur ni baru sikit je malaikat tanya tu. Kan kalau berdasarkan soalan ni nampak tak banyak lah. Kan? Tetapi kita yakin ada perincian yang tak dinyatakan secara khusus. Tetapi kita yakin malaikat akan tanya banyak. Apa yang kita buat semasa kita hidup dekat dunia ni, tuan-tuan sekalian. Jadi bila bercakap tentang kita kata ahli kubur ni, diperlihatkan tentang syurga yang akan dia dapat semasa alam akhirat nanti. Ada hadis yang menceritakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa hadis dia? Hadis dia diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, menceritakan, dia kata suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda baginda? Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi in kana min ahli jannati famin ahli jannah wa in kana min ahli nar fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Apa makna hadis ini, tuan-tuan sekalian? Baginda menyatakan, inna ahadakum idza mata, sesungguhnya salah seorang daripada kamu ni, Nabi kata, apabila dia mati, apabila dia menghembuskan nafas yang terakhir, sama ada sebab penyakit COVID-19 ke, ataupun sebab kemalangan ke, sebab penyakit jantung ke, sebab penyakit apa jua penyakit sekalipun, semua akan mati.
Kan? Dalam kita duk takut-takut dengan COVID-19 ni, ada penyakit-penyakit yang lepas ramai mati. Kan? Ramai mati. Bukan kita kata kita nak menghindarkan diri daripada penyakit ni, hak lain kita tak jaga. Kan? Hak lain pun kena jaga juga. Cuma dalam hadis ni, bila kamu mati, Nabi kata, urida alaihi maq'aduhu, akan diperlihatkan kepadanya tempat dia kemudian nanti. Akan diperlihatkan kepada dia maq'aduhu bil ghadati wal ashi. Tempat kedudukan dia nanti dalam alam akhirat nanti, sama ada syurga ataupun neraka. Nabi kata akan diperlihatkan kepada dia bil ghadati, pada waktu pagi, wal ashi, dan pada waktu petang. Tengok Nabi kata apa lagi. Nabi kata in kana min ahlil jannati fa min ahlil jannati. Sekiranya dia adalah ahli syurga, maka akan diperlihatkan kepada dia pagi dan petang tentang syurga. Allahu Akbar. Apa yang kita nak, tuan-tuan sekalian? Kan? Perjuangan hidup kita ni tak selesai lagi dekat dunia ni. Berjaya setara mana pun kita dekat dunia ni belum dianggap berjaya lagi lah, sehingga kita ni akhirat nanti dapat syurga. Itulah kejayaan yang mutlak. Itulah kejayaan yang sebenarnya. Jadi Nabi kata in kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah. Sekiranya dia ahli syurga, dia akan perlihatkan tentang syurga pagi dan petang. Wa in kana min ahli nar, dan sekiranya Nabi kata dia adalah ahli neraka, fayuqalu, lalu dikatakan kepada dia, hadza maq'aduka, inilah tempat kamu nanti, inilah neraka yang sedang menanti kamu, hatta yab'asakallahu, sehinggalah Allah bangkitkan kamu nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi apa yang saya nak simpulkan di sini, tuan-tuan sekalian, tentang kelebihan yang kedua ataupun nikmat yang kedua untuk penghuni kubur ini ialah sekiranya dia ahli syurga, malaikat akan perlihatkan untuk dia pagi dan petang tentang syurga nanti. Allahu Akbar. Kita ni, tuan-tuan sekalian, kita kadang-kadang kita tengok gambar ya. Kan? Kita tak pernah pergi Switzerland. Kan? Kita kata cantiklah Switzerland, cantiklah Kashmir. Kan? Tengok dengan banjaran gunung dia dengan saljinya. Kan? Sampai pada kita kata gunung Fuji. Kan? Dekat Jepun. Punya cantik. Tengok gambar. Kita baru tengok gambar je, nak pergi tak sampai. Tengok gambar tu dah rasa seronok dah. Kan, tengok seronok dah. Tengok keindahan air terjun, kan, tengok keindahan gunung, bukit bukau, banjaran semua. Hanya tengok gambar dah rasa tenang. Tuan-tuan perempuan bayangkan, inilah nikmat yang lebih dahsyat apa yang kita gambarkan di dunia ni. Dalam kubur, Tuhan perlihatkan untuk dia. Hak ahli syurga akan diperlihatkan untuk dia ahli syurga pagi dan petang. Wal-iyazubillah, bagi ahli neraka akan diperlihatkan tentang neraka pagi dan petang. Tuan-tuan pun dirahmati Allah sekalian. Dan nikmat yang ketiga, memperolehi wangian dan haruman daripada syurga, serta kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Kan? Sejauh mata memandang ni kalau kita duduk kat padang. Kan? Kalau kita duduk dekat tepi laut, kalau menghadap ke sebelah, sebab laut kita ni menghadap ke barat lah. Kan? Dari laut tu kita nampak, sejauh mata memandang kita ni nampak Pulau Langkawi. Kan? Itulah ke tepi laut. Kalau di atas padang ni, sejauh mata memandang ni, hujung sekali. Kan? Kalau tanah pamah tu jauh lah kita boleh tengok. Kalau kawasan yang ada bukit, gunung, bukit itu jadi penyekat lah. Jadi nak sebut di sini ialah nikmat untuk penghuni kubur ini, antaranya ialah dia akan dapat wangian, dia dapat haruman dari syurga. Kan? Dari syurga. Dia wangi dengan harum ni, kita dapat beza lah. Kan? Bagi orang yang normal lah.
Orang yang normal ni orang yang tak ada penyakit asma apa dah. Orang penyakit asma ni kadang bau wangi dia rasa busuk dah. Sebab apa? Sebab dia rasa bila dia bau wangi tu dia rasa semput. Paru-paru dia tu tak boleh nak ni. Dia jadi macam paru-paru dia jadi macam mengecut, dia jadi macam susah nafas. Kan? Ni untuk orang normal. Bau harum, bau wangi, Allahu Akbar. Contohlah kita pakai baju kan. Baju yang dibasuh kita buh haruman, kita buh wangian. Lalu tepi orang yang lalu tepi kita ni, bila bau dia sendiri rasa nikmat tu. Tetapi kalau jenis hangi tak perayalah. Cuma nak sebut di sini ialah bayangkan ahli kubur duduk dalam kubur tu, Tuhan bagi kelebihan dekat dia. Ada satu lubang mai bauan, mai wangian, mai dari syurga. Allahu Akbar. Apa yang kita nak? Kadang-kadang benda-benda ghaib yang macam ni lah bila kita bincangkan, dia menjadi motivasi untuk kita. Motivasi untuk kita tetapi sekalian. Sebab itulah pelajaran akidah ni satu pelajaran yang sangat mengantuk. Kalau kita bincang bab akidah dekat masjid-masjid ni, Allahu Akbar, kita tengok ramailah hak lena. Saya kitab yang saya guna ni kitab Al-Iman. Akan kita nak promote lah kawan-kawan kita nak beli kitab Al-Iman ni. Dia ada rukun iman yang 6. Jadi saya banyak rujuk kitab ni. Nak cerita, ustaz-ustaz kita sebut bila pergi mengajak kat masjid guna kitab Al-Iman ni, dengan mengajak fiqh, mengajak hadis, mengajak tafsir, hak mengajak akidah hak paling tak ada orang. Padahal dalam banyak ilmu yang paling selamat ialah akidah lah. Sebab dari akidah inilah dia sumber inspirasi kepada kita nak belajar Quran, kita nak belajar hadis, kita nak belajar fiqh, kita nak belajar akhlak. Akidah hak awal. Sebab tu nama akidah. Satu ilmu yang menjadi ikatan. Akidah daripada uqdah. Maksudnya dia satu ikatan, satu simpulan. Tali ni kalau tarik putus, tetapi hak mana yang disimpul, hak itulah yang kuat. Kan? Macam itulah kita nak kena simpulkan ilmu akidah dalam diri kita, terutamanya berkaitan dengan rukun iman. Jadi dalam kita kata kelebihan ataupun nikmat yang ketiga ni disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad rahimahumallah dengan sanad yang sahih. Bagaimana dalam hadis ni diceritakan oleh Al-Bara' bin Azib. Nak cerita ni lah hak kelebihan wangian bauan mai hak dari syurga ni untuk penghuni kubur ni. Al-Bara' bin Azib dia kata suatu hari kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang lelaki Ansar sampailah ke kubur. Kan ni antara akhlak para sahabat. Kan maksudnya bila siapa-siapa mati bukan setakat pergi tengok kat rumah. Kalau boleh tu tengok jenazah, mandi kapan, lepas tu dah solat pula. Kan mandi kapan kita kata ahli keluarga lah yang tolong mandi dan kapan tu. Kita solat, lepas solat tu iring pula jenazah pergi ke kubur. Ingat macam inilah. Hari ni kita iring jenazah kawan kita pergi kubur. Hari kita mati ada orang pula iring jenazah kita pergi ke kubur. Jadi Al-Bara' kata, kami pernah bersama Rasulullah iring jenazah lelaki Ansar ni pergi sampai kubur dan menunggu disiapkan liang lahat. Maksudnya lepas tu masuklah kubur lah. Rasulullah SAW duduk dan kami duduk di sekeliling baginda seolah-olah atas kepala kami ni ada burung. Duduk punya rapat lah. Pada tangan Rasulullah SAW terdapat satu tongkat yang dicacak di tanah. Rasulullah bawa tongkat, dia cacak kat tanah. Dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda baginda? Fayatihi malakani fayujlisanihi fayaqulani man rabbuka fayaqulu rabbi Allah. Fayaqulani wa ma dinuka fayaqulu diniyal Islam. Hadis ni panjang, cuma Al-Bara' dia cerita, maksudnya ulama hadis yang merekodkan hadis ni, dia ambil tulis sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda baginda? Selepas jenazah ni ditanam, fayatihi malakani, lalu datang dua malaikat yang kita sebut dalam riwayat yang kita baca tadi, iaitu malaikat
Munkar dan Nakir. Fayujlisanihi, lalu malaikat ni angkat jenazah ni yang kita kata tidur terlentam menghadap ke arah kiblat ni, mengiringlah, bukan menerak, kira mengiring menghadap ke arah kiblat, lalu diangkat jenazah. Maksud siapa angkat? Dua malaikat ni. Angkat macam mana? Wallahu alam. Hak ni kita percaya apa yang Nabi cerita, sebab ini alam berbeza dengan alam kita. Fayaqulani, lalu dua malaikat ni bertanya kepada jenazah ni, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Lalu dia menjawab, "Rabbi Allah, Allah Tuhanku." Malaikat ni tanya lagi, "Wa ma dinuka?" Apa agama kamu? "Diniyal Islam." Agamaku Islam. Fayaqulani, dan dua malaikat ni tanya lagi, "Ma hadzal rajulu allazi bu'itsa fikum?" Jadi bila kita baca hadis ni, kita dapat detail. Dalam riwayat hak kita baca sebelum ni, masuk kubur, malaikat tanya, "Hang kenal tak laki ni siapa?" Dalam riwayat yang lain, malaikat tanya, "Man rabbuka wa ma dinuka?" Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Kan? Kalau himpun semua hadis ni, hak mana soalan hak awal? Kan? Tanya hak pasal laki ni dulu ke, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun tanya siapa Tuhan kamu dulu? Okey, berdasarkan riwayat ni, soalan pertama yang dua malaikat ni akan tanya ialah, siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Barulah malaikat tanya, "Hang kenal tak lelaki yang diutuskan kepada kamu?" Maksudnya Nabi SAW. Fayaqulu, lalu jenazah ni kata apa? "Huwa Rasulullah." Inilah utusan Allah. Maksudnya dia kenal. Kan? Bila dia kata utusan Allah, maksudnya dia kenal lah. Fayaqulani, "Wa ma yudrika?" Macam mana kamu boleh kenal dia? Kan? Para sahabat mungkin boleh kenal Nabi sebab mereka tengok Nabi. Tanda-tanda yang ada pada wajah Nabi. Kan? Mungkin kita tahu walaupun sahabat yang buta sekalipun, dia dengar suara Nabi, dia boleh tahu keadaan Nabi berjalan macam mana. Kan? Seperti Abdullah bin Umi Maktum, dia boleh kenal. Maksud Muhammad masa mana dia tahu? Kan? Maksudnya dia tahu cara Nabi berjalan macam mana, cakap Nabi macam mana. Kan? Kita ni tak pernah tengok Nabi. Cuma mungkin kita belajar tentang sunnah Nabi ni macam mana. Jadi malaikat ni tanya, "Wa ma yudrika?" Macam mana kamu boleh kenal dia? Fayaqulu, lalu jenazah ni jawab, "Qara'tu kitaballahi azza wa jalla fa amantu bihi wa saddaqtu." Aku masa hidup dulu, aku baca kitab Allah, aku baca Al-Quran. Fa amantu bihi, dan aku beriman dengan Al-Quran. Wa saddaqtu, dan aku membenarkan Al-Quran. Ni benar hak pertama sekali. Ni peluang sepanjang kita tempoh kawalan pergerakan ni, tuan-tuan sekalian, rajin-rajinlah baca Quran. Kan? Sedang tak sedang, esok hari 14 esok. Kan? Program mengaji Quran kita yang kita buat 8.30 pagi dengan pukul 3 petang. Petang esok khatam dah, juzuk 30. Maksudnya, dalam tempoh 14 hari ni, kalau kita baca sehari 2 juzuk, hari Jumaat 3 juzuk, kena 2 minggu, 14 hari khatam 30 juzuk. Kalau sehari 2 juzuk, hak biasa 15 hari lah. Hak program yang kita buat ni 14 hari kita khatam. Allahu Akbar. Petang esok kita khatam dah. Maksudnya, kalau kita hak jenis tak lalai masa kita, dengan kita tengok Al-Quran yang dibaca oleh qari-qari kita, dah cukup dah untuk kita khatam tu. Tambahan pula ada yang boleh bijak membahagikan masa, dia baca Al-Quran tambah pula. Ataupun dia baca sekali dengan qari kita baca. Allahu Akbar. Jadi, jenazah ni kata apa? Dia kata, "Aku kenal Muhammad ni sebab apa? Sebab dulu aku baca Quran, aku beriman dengan Al-Quran, dan aku membenarkan Al-Quran." Qala, lalu baginda berkata, "Fayunadi munadi minas sama." Semasa dia jawab tu, mai satu seruan, satu suara, mai dari langit. Kan? Maksudnya, hak dia cakap ni betul ke tak betul? Malaikat kenal dah dia macam mana? Kan? Malaikat kenal dah. Cuma masa dia kata, "Aku dulu baca Quran, aku beriman dengan Al-Quran, aku membenarkan Al-Quran." Kalau dekat dunia ni, kita boleh cakap lah. Kan? Kalau cerita kat kawan-kawan kita, aku dekat rumah ni sehari 3 juzuk. Kan? Lepas tu kita bertanya bini dia, "Puan, suami puan ni betul ke sehari 3 juzuk baca Quran?"
Tak tahulah ustaz, baca Quran, baca WhatsApp je duk tengok kan. Orang kita duk banyak habis WhatsApp aja. Kan? Sehari WhatsApp tak tahu berapa juzuk duk baca. Kan? Tetapi Al-Quran yang kita baca ni dan kita jawab dalam kubur ini antara benda hak mula-mula kita jawab. Kan? Kita ni kadang sensitif kalau kata orang kritik Al-Quran, orang koyak Al-Quran, orang bakar Al-Quran. Semua orang kapiak belaka yang koyak tu, yang bakar. Kan? Sensitif kita, sensitif. Kita kata, tak patut apa ni, aku sanggup perang, aku sanggup berjuang. Tapi kat rumah baca pun tak. Kan? Kita setakat macam tu lah. Kan? Jadi, mai suara daripada suara langit, Nabi kata, lalu berkata, an sadaqa abdi. Benar kata hamba-Ku. Maksudnya, suara siapa? Kalau kata abdi itu maksudnya suara Allah lah, suara Tuhan lah. Suara Tuhan mai dari langit ni kata, benar kata hamba-Ku. Maksudnya dia baca Quran sungguh. Bukan dia baca WhatsApp. Kan? Bukan dia baca Facebook ataupun Twitter mana. Duk tengok TV semacam. Tak, dia baca Quran sungguh. Kan? Fafrishuhu minal jannah. Lalu, apa dia? Suara tu kata apa? Fafrishuhu. Maka pakaikanlah ia dengan pakaian syurga. Allahu Akbar. Allah kata benar hamba-Ku ni. Dia cakap betul. La ni bagilah dia pakai pakaian dari syurga. Fafrishu maksudnya bentangkan permaidani dari syurga. Bentang macam mana? Wallahu alam. Maksudnya alam kubur ni alam yang tak sama dengan kita. Kalaulah Nabi ceritakan Nabi nak tipu kan, lainlah kalau hadis palsu. Ni hadis sahih. Surah dari langit dah, fafrishuhu, ambil pemaidani dari syurga ni, wa albisuhu minal jannah, dan bagilah pakai dengan pakaian syurga. Allahu akbar. Waftahu lahu baba minal jannah, dan bukalah untuk dia satu pintu mai dari syurga. Macam mana? Wallahu alam. Yang pastinya kubur hak kita duduk tu, Tuhan suruh buka satu lubang, satu pintu sampai ke syurga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, akan mai dari syurga tu wangian dia, haruman dia mai dari syurga. Allahu akbar. Wa yusahhu lahu fi qabrih, dan diluaskan untuknya dalam kubur dia. Tadi hadis yang kita baca tadi, 70 hasta kali 70 hasta. Tak tahu lalu hasta mana. Diletak permaidani dari syurga, dipakaikan dengan pakaian syurga, dibuat pula satu pintu direct sampai ke syurga. Allahu akbar. Wa yusahu lahu fi qabrih, dan diluaskan untuknya madda basarihi, sejauh mata memandang. Jadi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, dengan 3 nikmat yang kita belajar pada petang ni, Allahu akbar, memberi motivasi kepada kita. Kita sepanjang tempoh ni memang patut kita insaf, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang cipta penyakit COVID-19 ni, dan Allah lah yang ada kuasa nak tarik bila-bila. Sama ada kita berhati-hati pakai mask ke, pakai sanitizer ke, jarak-jarak 1 meter ke. Allah, kalau Allah nak bagi kena juga kan? Tetapi kalau Allah nak tak bagi kena, Allah tak bagi kena. Kuasa atas Allah. Allah nak angkat penyakit ni semua, kuasa Allah. Sebab itulah kita nak kena dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa kita insaf, sentiasa kita fikirkan bagaimana hari kematian kita akan masuk alam barzakh dan seterusnya. Inilah antara motivasi yang saya dah ulang semula. Yang pertama ialah bagaimana kubur akan diterangi dengan cahaya dan dilapangkan 70 hasta kali 70 hasta. Yang kedua, setiap pagi dan petang diperlihatkan kepada kita dalam kubur tempat dalam syurga nanti, insya-Allah. Dan yang ketiga ialah bagaimana penghuni kubur yang mendapat nikmat dalam bentuk wangian dan haruman daripada syurga, diberi pemaidani syurga, dipakaikan pakaian syurga, dan dibuka satu pintu yang direct sampai secara langsung dengan syurga. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberi nikmat dalam kubur kita nanti, dan dalam masa sama kita juga nak berdoa supaya Allah jauhkan kita daripada azab kubur, sebagaimana doa yang saya ajak sebelum ni untuk dibaca selepas kita selesai tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr
wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.